Jabatan Perangkaan Malaysia telah melakukan kaji selidik setiap 10 tahun bermula dari tahun 1970 untuk mengenali dan memahami struktur penduduk negara, termasuklah warga negara dan bukan warga negara. Walau bagaimanapun, pada tahun 2020, telah diadakan kaji selidik penduduk untuk kali ke-6 di Malaysia. Apa yang dilaporkan dalam laporan kaji selidik penduduk 2020 telah memberi amaran kepada kita. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Menurut Piawaian Pengelasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, apabila peratusan penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi 10% atau peratusan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas melebihi 7%, maka negara itu dianggap sebagai masyarakat tua. Malaysia telah menjadi masyarakat tua kerana peratusan penduduk berusia 65 tahun ke atas telah meningkat dari 7% pada tahun 2021 menjadi 7.3%, manakala median umur penduduk pula meningkat dari 30.1% kepada 30.4%. Malaysia merupakan sebuah negara berpendapatan tinggi dan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Dari tahun 1960 hingga 2021, jumlah penduduk di seluruh negara telah meningkat dari 8.2 juta hingga 33.57 juta, iaitu pertumbuhan sebanyak 311.6% dalam tempoh 61 tahun, hampir 2 kali ganda pertumbuhan dunia pada masa yang sama. Penduduk telah lama terkumpul di sepanjang pantai barat semenanjung Malaysia. Ibu negara Kuala Lumpur dan Pulau Pinang terletak di bahagian tengah dan utara pantai barat, masing-masing merupakan pusat ekonomi, budaya, dan politik Malaysia. Dengan perlahan-lahan mengindustrialisasi Malaysia dan pendapatan yang terus meningkat, pertumbuhan penduduk Malaysia juga semakin melambat. Pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 1.1% adalah yang terendah dalam 61 tahun, di bawah 2.5% pada tahun 2000. Meskipun lebih tinggi dari negara-negara ekonomi Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, 0.2%, Indonesia, 0.7%, dan Vietnam, 0.8%, tetapi masalah perlambatan pertumbuhan penduduk masih ada. Penyebab utama perlambatan pertumbuhan penduduk di Malaysia adalah penurunan tingkat kelahiran. Meskipun menurunnya tingkat kelahiran merupakan trend global, seperti yang terjadi di Inggeris, Amerika Serikat, Jepun, Indonesia, dan Singapura. Menurut statistik Bank Dunia, tingkat kelahiran, TFR, di Malaysia telah turun dari 6.7 anak pada tahun 1957 menjadi rekor terendah dalam 40 tahun, iaitu 1.7 anak, di bawah rata-rata dunia sebesar 2.3 anak. Salah satu alasan adalah peningkatan pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, peningkatan usia menikah, urbanisasi, perubahan gaya hidup, kondisi ekonomi, dan penggunaan metode perencanaan keluarga juga menjadi alasan penurunan tingkat kelahiran. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah penurunan jumlah imigran internasional dalam beberapa tahun terakhir, tetapi imigran masih akan menjadi dukungan penting bagi pertumbuhan penduduk Malaysia. Menurut perkiraan resmi, Malaysia telah menampung sekitar 1.4 hingga 2 juta imigran berdokumen antara tahun 2018 hingga 2020, menjadikannya salah satu negara penerima imigran di Asia Tenggara. Menurut data resmi, populasi warga negara adalah 92.6%, sedangkan populasi non-warga negara adalah 7.4%. Bagaimanakah peningkatan populasi yang menua akan memberi kesan terhadap ekonomi Malaysia? Jika kita tidak memulakan dasar atau tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan mempersiapkan diri terlebih dahulu, apakah akibat yang akan kita hadapi? Masalah utama yang dihadapi oleh peningkatan populasi yang menua adalah penurunan tenaga kerja, produktiviti dan sumbangan kepada cukai kerajaan. Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir dalam tempoh pentadbirannya pernah menyatakan bahawa Malaysia perlu mencapai 70 juta penduduk kerana negara yang mempunyai populasi yang banyak, daya beli domestiknya akan kuat. Negara seperti China, Indonesia, Vietnam, dan Thailand yang mempunyai populasi yang besar, keperluan domestik mereka adalah sangat kuat.
Indonesia akan menjadi antara 5 ekonomi terbesar di dunia kerana keperluan domestik. Jika keperluan domestik tidak mencukupi, ia akan memberi kesan kepada ekonomi. Kelemahan Malaysia adalah penduduknya terlalu sedikit, dan dengan adanya peningkatan populasi yang menua, ia akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja. Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun, memerlukan banyak tenaga kerja dalam banyak bidang seperti pertanian, pembinaan, dan sebagainya. Tetapi pada puncak zaman di mana keseluruhan rakyat Malaysia bekerja terdapat kira-kira 300,000 hingga 400,000 orang yang menganggur dan sekarang ia meningkat kepada 700,000 hingga 800,000 orang yang menganggur. Dalam kekurangan tenaga kerja tempatan, kita bergantung kepada pekerja asing dan wang yang diperoleh oleh pekerja asing kebanyakannya dihantar balik ke negara asal mereka, menyebabkan kerugian besar dalam mata wang asing untuk Malaysia. Populasi yang menua atau kurang bilangan kanak-kanak akan memberi kesan langsung terhadap ekonomi, iaitu mengurangkan saiz pasaran tenaga kerja dan apabila pasaran tenaga kerja berkurangan, ia akan memberi kesan kepada banyak perkara lain termasuk kekurangan tenaga kerja, pengurangan cukai kerajaan dan peningkatan bebanan perubatan awam. Dalam kata lain, untuk menghadapi impak populasi yang menua atau kurang bilangan kanak-kanak, sekurang-kurangnya 3 bidang reformasi harus dilakukan. Memanjangkan umur persaraan adalah salah satu cara untuk mempertahankan lebih banyak tenaga kerja di pasaran pekerjaan. Namun, kita tidak boleh secara berterusan meningkatkan umur persaraan tanpa batas. Kita boleh mengambil contoh Singapura, di mana bukan sahaja umur persaraan diperpanjang, tetapi orang persaraan juga diberi peluang untuk kembali bekerja, dan kadar ini cukup tinggi. Adakah kita mempunyai mekanisme yang serupa untuk membolehkan orang persaraan kembali ke pasaran pekerjaan? Kita harus berusaha ke arah ini. Poin kedua adalah mengubah model pengeluaran, dengan mengurangkan bergantungan pada tenaga kerja dan mempercepat otomasi. Adakah negara kita mampu mempercepat perkembangan otomasi jika kita tidak terlalu bergantungan pada tenaga kerja? Kebijakan imigresen perlu diubah dan kebijakan yang mendorong syarikat untuk beralih ke teknologi perlu direformasi. Terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Hanya dengan 2 reformasi ini, paling minimum memerlukan masa lebih daripada 10 tahun. Oleh itu, walaupun penuaian penduduk memberikan pelbagai impak kepada ekonomi, ia bukan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera pada masa ini, tetapi kita masih perlu mempertimbangkan secara mendalam dalam jangka masa panjang. Ketiga, memperkenalkan pakar untuk meningkatkan kecekapan. Penuaian penduduk tidak dapat dielakkan, peningkatan produktiviti adalah pilihan terbaik. Terdapat 2 cara untuk meningkatkan produktiviti. Pertama ialah mengambil pakar asing, kedua ialah meningkatkan kecekapan, iaitu melakukan perkara dengan lebih cepat dan melakukan perkara yang betul. Siapa yang mempunyai produktiviti dalam bidang ini? Pertama, ia memerlukan pengetahuan dasar terbuka, pengambilan pakar asing, dan pelaksanaan program My Second Home, MM2H. Malaysia dapat membawa lebih banyak pakar. Rakyat Malaysia yang berinteraksi dengan pakar asing ini juga boleh menjadi lebih baik. MM2H juga membantu merangsang hartanah, mendorong 140 industri berkaitan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Amerika Syarikat telah mengambil pakar sains asing beratus-ratus tahun yang lalu. Singapura dan Hong Kong telah mengambil banyak pakar asing, dan Singapura mempunyai banyak pakar dari Malaysia, sementara Malaysia sebaliknya. Pakar asing yang datang ke sini juga dapat melakukan pemindahan teknologi. Syarikat asing yang baik juga boleh melatih bakat tempatan. Ini semua baik untuk Malaysia. Akhirnya, memanfaatkan teknologi untuk pengeluaran otomatik. Pemanfaatan teknologi dalam pengeluaran otomatik dan elektronik dapat membantu meningkatkan produktiviti kita. Dalam masa yang singkat, kita dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dan menghasilkan produk yang berkualiti. Ini dapat meningkatkan pendapatan syarikat dan gaji pekerja, serta meningkatkan jaminan persaraan. Bagaimana untuk memperkuatkan jaminan persaraan? Jika setiap orang mempunyai gaji yang tinggi dan mempunyai keupayaan untuk melabur, sama ada dalam saham atau hartanah, itu akan menjadi jaminan untuk persaraan di masa depan. Jika gaji tinggi, simpanan di dalam kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP, juga akan meningkat.
Saya percaya bahawa perkara-perkara ini dapat membantu kita mengatasi masalah penuaian penduduk. Penuaian bukanlah masalah besar, kerana orang yang berusia 60, 65, atau 70 tahun masih boleh bekerja dan memberikan sumbangan mereka dengan bantuan teknologi automatik dan elektronik. Umur persaraan telah meningkat dari 52 atau 55 tahun di masa lalu menjadi 60 tahun pada masa kini. Penuaian tidak bermakna tidak boleh bekerja, sebaliknya kita memerlukan kebolehan dan pengalaman mereka untuk membimbing generasi baru. Jepun, Inggeris, dan Amerika Syarikat juga menghadapi masalah penuaian penduduk, tetapi negara-negara ini masih berkembang. Akhirnya, dalam merancang dasar jangka sederhana dan panjang, sama ada dalam rancangan pembangunan besar atau rancangan 5 tahun Malaysia, kerajaan tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa Malaysia telah menjadi masyarakat penuaian. Bagaimana untuk memastikan bahawa perkembangan ekonomi, sosial, dan populasi negara dapat seiring dengan transformasi struktur dalam demografi kita adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Dalam menghadapi masyarakat yang menua, sama ada kerajaan, syarikat, atau individu seperti kita harus bersedia menghadapinya. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.